Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu Hafiz. Okey. Macam mengantuk, tak semangat. Okey, kena cari semangat tu. Siapa yang rasa lemau, yang rasa penting, tak semangat tu cari semangat. Buat exercise. Jangan biarkan kita tak semangat. Tak belajar. Okey. Baik. Ibu harap kamu semua sihat. Okey, jaga diri biasalah ya. Okeylah. Sebelum kita mula, cikgu nak terangkan sikit berkaitan tentang peraturan sebenarnya. Peraturan semasa mengikuti kelas, sama ada di dalam Google Classroom ataupun di dalam Google Meet semasa menggunakan Google Meet. Sekejap je. Sebab masih lagi ada yang tak dengar arahan. Okey. Kalau kamu dengar arahan senang, tanya cikgu tak boleh nak ulang-ulang sekali-kali. Mana ya? Dia punya tak betul pula. Apalah. Yang pertama sekali yang dalam dah diedarkan dalam WhatsApp ni. WhatsApp. Yang mana belum tutup mikrofon sekejap. Juga dengar ada suara menyanyi lah. Ada dengar suara langkap. Belum buka tutup mikrofon, siapa yang lupa? Baru kita boleh buka. Jadi share sekejap ini untuk kamu semua supaya kamu tak lupa. Sentiasa kena ingat ni. Kalau tidak, memang tak ingat. Okey, yang ini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu harap nampak ya. Yang pertama sekali cikgu nak ingatkan. Bukan cikgu nak bagi tekanan ke apa ke. Okey, supaya kamu ingat. Berada di mana pun kita mesti ada peraturan. Okey, mesti ada peraturan yang kita perlu ikut. Yang pertama ialah berpakaian seragam sekolah. Kalau kelas dengan cikgu Hafiz, tak semesti nak pakai uniform lah. Tapi boleh pakai t-shirt sekolah, tak ada masalah. Yang kedua, menyertai Google Meet 5 minit awal. Okey, kebanyakan daripada awak tahun 6 masuk lambat. Okey, yang cikgu nampak sebab cikgu Hafiz masuk pukul 7.25, cikgu 7.15, cikgu dah standby dah. Okey, jadi cikgu share dalam grup link, cikgu terus masuk. Jadi orang yang pertama Diana. Okey, yang masuk awal tu Tahniah lah. Okey, yang masuk lambat tu tolong masuk lebih awal lagi. Jangan masuk 7.45, 7.50. Sebab nanti lambat cikgu nak tunggu lah kamu sekurang-kurangnya cikgu akan tunggu 5 minit. Jadi ambil masa lah. Yang ketiga, kalau tak dapat menyertai Google Meet cikgu, tolonglah untuk maklumkan kepada cikgu. Okey, tolong maklumkan melalui WhatsApp ke,
Melalui ya WhatsApp lah, call. Kau tak nak lah WhatsApp bagi tahu yang kamu ada masalah apa-apa. Masalah internet ke, masalah apa, kamu tak ada di kampung ke dan sebagainya. Tapi kalau boleh semua kena sertai. Yang ketiga, yang keempat, menyediakan segala buku. Macam biasalah kalau kamu dah tahu ada kelas bahasa Melayu, jadi kamu kena, ya, Fedi kenapa? Fedi? Tetekal. Menyediakan segala buku dan alat tulis sebelum kelas. Itu macam biasalah. Dan membuka kamera. Yang ini ramai yang murid tak ikut. Membuka kamera. Nombor 5 tu, nombor 5. Sepanjang PDP dijalankan, mesti kena buka kamera. Berada dan menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Dan tujuan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru tepat pada masa. Yang ini yang nombor 5 dan nombor 7 yang sering murid tak buat. Okey, kerja pun ada lagi masih lagi tak siap. Untuk minggu ni, hari Rabu punya kerja, hari Khamis punya kerja, masih lagi ada yang tak hantar. Minta tolonglah. Terutamanya bahasa Melayu. Okey, PJ dan seni pun cikgu dah mudahkan. Cikgu dah mudahkan. Cikgu guna balik video anak-anak cikgu tu. Cikgu mudahkan kerja untuk awak. Kalau cikgu bagi yang susah, memang susah kamu nak cari barang. Guna barang yang ada di rumah saja. PJ pun sama. Guna barang ada di rumah, buat kerja, buat aktiviti yang mudah sahaja. Baling bola, melambung kertas yang kamu jadikan sebagai bola ke atas 5 kali. Cukup. Itu sahaja. Kamu baling, kamu tangkap. Fedi dah buat Fedi. Fedi dah buat tak? PJ dengan seni. Dah buat dah? Fedi? Ada buat tak? Ya. PJ dengan seni dah buat tak minggu ni? Belum kan? Belum. Apa yang kamu buat hari Isnin? Ada 1 minggu. Cikgu tunggu daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Tak silap cikgu semalam cuma 3 orang saja yang hantar. Okey, tolong siapkan. Okey, kalau kamu tangguh-tangguh kerja menjadikan beban kepada kamu. Jadi apa yang kamu soalan tentang seni? Kerja tentang seni tentang apa? Seni hari Isnin tu cikgu hantar kerja tentang apa? Tentang apa? Nampak? Tentang apa pun kamu tak tahu lagi. Sebab kamu tak buka langsung. Mentang-mentang pendidikan seni tu dia tak penting, tapi kamu tak tengok langsung. Yang hantar cuma setakat ini 5 orang sahaja. Irene Tong, Jessin, Kicinian, Tiga Lui dan Cherry. Cherry baru hantar semalam. Tolong dah buat. Baik, yang seterusnya kita lihat. Kita teruskan sambung tentang tema 6, semangat cinta akan negara. Masih lagi tema 6. Sambung pada unit yang baru iaitu unit 18, bersyukurlah. Kelas kita 7.45 pagi sehingga 9.15 pagi. Okey, cikgu boleh buat kelas sampai 9.15 pagi. Tapi cikgu akan beri kamu masa untuk kamu membuat persediaan dah setengah jam yang terakhir tu. Baik, standard pembelajaran ke-1.4.3 berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susunan. Okey, jadi perkara yang perlu kita tekankan kat sini ialah kata ganti nama. Nanti kamu kena dengar betul-betul apa penjelasan tentang kata ganti nama. Baik, kamu boleh buka buku teks halaman 91. Okey, buka buku teks halaman 91. Tajuknya ialah Pengorbanan Cikgu Rahman. Okey, boleh baca dan fahamkan senyap. Cikgu beri masa kamu 5 minit untuk baca. 5 minit untuk kamu baca. Dah baca, sila raise hand.
Okay, dah siap baca, sila raise hand. Okay, 8 orang dah baca. Yang lain kalau dah baca, sila raise hand. Sepuluh orang. Dah habis baca, sila tekan raise hand. Jangan biar cikgu tunggu. Irfan, dah baca Irfan. Tak raise hand pun. Belum. Okey. Tolong buka kamera ya. Yang belum buka kamera tolong buka. Okey, sekarang ni 12 orang. By the way, dah baca belum? Dah baca, sila tekan raise hand. Okey, 14. Dah lebih separuh. Baik, kita tunggulah ya. Yang belum boleh baca tu, kita tunggu. Baik, sekarang kita lihat dekat invitation. Di situ menunjukkan perkataan pengorbanan. Okey, pengorbanan ialah budi yang dilakukan oleh seseorang. Budi yang dilakukan oleh seseorang yang kita tak dapat balas. Contoh dalam teks ini ialah berkaitan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh cikgu
Rahman. Pengamanan yang telah dilakukan oleh Cikgu Rahman. Baik, sekarang kita lihat dalam teks ke surat halaman 91. Murid ini membuat folio, berkaitan tentang jasa Cikgu Rahman. Yang buat ni ialah disediakan oleh Islah bin Zakaria. Islah lah. Dia menunjukkan, menampal gambar dan beberapa perkataan atau frasa yang telah ditulis. Yang pertama ialah guru umpama lilin. Dekat situ kita lihat pukul 11. Mungkin cikgu nampak kat situ kalau mengikut pakaian murid dalam gambar yang pertama ni, gambar yang pertama ni, kalau kita tengok pukul 11 tu, kita ingat pukul 11 pagi. Bukan. Ini ialah pukul 11 malam. Pukul 11 malam ataupun 11 pagi pada hari hujung minggu cikgu rasa. Sebab kalau ikut pakaian ni, pakaian yang murid pakai tu ialah pakaian biasa, t-shirt biasa, bukan pakaian sekolah. Jadi, cikgu tu mengajar. Waktu mengajar tuition ataupun kelas tambahan, bukan waktu sekolah. Murid-murid yang perlu dibantu lah. Mungkin murid-murid yang lemah ataupun murid-murid yang perlu dibantu, yang perlu diberikan kemudahan. Jadi yang kedua, Cikgu Rahman rela berkorban nyawa. Nampak tak dalam gambar tu, gambar yang kedua ni, dia menolak bot ataupun sampan besar dulu untuk masuk ke kawasan sungai sebelum bot itu dihidupkan lah. Yang itu sangat bahaya. Sebab sungai dengan tak pakailah jaket keselamatan tu kan, sangat bahaya. Jadi banyak sebenarnya kalau macam cikgu-cikgu yang berada di Sabah Sarawak, yang berada di pedalaman, memang akan menghadapi benda-benda macam ni ya. Cikgu tak ada pengalaman mengajar dekat pedalaman. Kawan-kawan cikgu tengok memang pergi ke sekolah setiap hari menaiki bot ataupun sampan. Biasa bot lah, sampan tu kita nak kena tenaga bot. Dia ada enjin. Melintasi beberapa kawasan sungai dan memang terdedah dengan bahaya. Setiap hari guru-guru yang mengajar di kawasan pedalaman, bukan kampung tau. Pedalaman tu maksudnya kawasan yang belum maju. Belum maju tu maksudnya kadang-kadang kawasan tu tak ada kemudahan ataupun kemudahan air yang bersih. Kadang-kadang tak ada janaan elektrik ataupun tak ada tenaga elektrik yang daripada TNB ataupun daripada tempat tu lah. Biasanya mereka akan jana kuasa daripada bateri mungkin macam pasang malam kan, dia orang pasang lampu tu daripada bateri kereta tu macam tu. Mereka pasti gunakan jana kuasa macam tu. Memang kawasan pedalaman tu sangat sukar untuk hidup lah. Kadang ada air tak ada air bersih, kadang elektrik pun bergantung kepada bateri. Kena hidupkan sebelum waktu malam. Itu kawasan-kawasan pedalaman. Dan nak jumpa jalan raya yang ada tar memang sangat sukar. Memang sangat sukar. Itu kawasan pedalaman lah. Yang ketiga, cikgu itu baik hati. Tengok gambar yang ketiga, cikgu itu baik hati membantu murid yang mengalami kecederaan. Itu biasalah dekat sekolah kita pun. Kalau murid-murid cikgu yang sedang bertugas, kadang-kadang kalau main lari-lari jatuh masuk longkang, ataupun dalam kelas main-main tolak kawan jatuh terluka, lari-lari dekat jalan dekat dewan terlanggar tiang. Itu biasa memang banyak. Betul, dah luka, dah berdarah, cikgu juga yang akan jadi doktor. Itu yang biasa yang cikgu hadapi. Sekarang ni PKP kan, COVID, tak dapatlah kita nampak benda tu. Tapi apa yang berlaku di sekolah yang mungkin murid tak nampak, yang mungkin murid terlupa apa yang telah dilakukan oleh seorang guru tu. Bukan sahaja mengajar dalam kelas, kadang-kadang membuat persediaan macam PKP ni lah. Kita kebanyakan guru lah bekerja, bukan kata bekerja waktu pagi je. Kadang-kadang terpaksa kena melayani
Bukan terpaksa lagi dah, memang kena. Melayani murid pada petang, ada murid tak dapat nak belajar waktu pagi. Ada murid tanya, cikgu nak buat macam mana ni, cikgu nak buat macam mana ni, apa yang saya kena buat, saya tak faham, sebab dia tak masuk kelas. Waktu petang, kadang ada waktu malam juga murid pukul 10 kali malam, pukul 11 malam tanya pasal kerja sekolah ini, dan memang kena sentiasa layan. Kalau cikgu Hafizah cuba untuk membantu. Sebab kita bekerja di rumah. Hakikatnya sangat sukarlah hakikatnya sangat sukar sebab kita duduk di rumah dengan anak-anak yang kecil, lepas tu kena buat urusan keluarga lagi, nak kena kemas rumah dan sebagainya, dan menghadapi murid-murid yang ada masalah. Itu biasa, tapi kita cuba untuk bersama-sama belajar. Okey, jangan stres, jangan rasa macam duduk rumah tu tak boleh pun nak keluar. Sabar, kita sabar. Kita sama-sama. Cikgu pun duduk rumah, memang cikgu duduk rumah tak keluar pun. Keluar depan-depan rumah ni pun sekali-sekala. Sebab memang kena buat kerja sahaja, jaga anak dan sebagainya. Jadi kita sama-sama itu pengorbanan dia. Yang kedua, yang ketiga, baik hati. Dan yang terakhir, prihatin. Contoh dekat gambar yang keempat cikgu nampak tu, mungkin dia bantu murid yang tak dapat pergi ke sekolah, tumpangkan motor. Cikgu rasa lah, cikgu tengok ataupun prihatin tu ialah. Kalau tengok gambar tu, cikgu tu bantu dia. Cikgu bantu dalam murid yang tak dapat pergi ke sekolah naik motor tu. Cikgu rasa ni pengorbanan cikgu murid yang bersekolah di kawasan pedalaman, cikgu rasa. Okey. Baik, seterusnya. Sebelum kita belajar untuk membaca dialog berbual berdasarkan gambar tu, cikgu nak terangkan sedikit beberapa perkara mungkin kamu dah belajar sebelum ni. Cikgu rasa tuan-tuan dah banyak belajar, cuma mungkin kamu lupa. Baik, sekarang ni kita kena tumpukan perhatian, jangan buat kerja lain. Baik, cikgu terangkan dan kamu dengar. Dan cikgu akan tanya, baik, definisi kata ganti nama. Okey, kata ganti nama. Kata ganti nama terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk. Cikgu singkatkan, cikgu ringkaskan KGNT. Yang kedua, kata ganti nama diri. KGND. Ni yang biasa kamu dengar. Kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kita lihat seterusnya. Kata ganti nama tunjuk pula terbahagi kepada dua. Dipecahkan lagi kepada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk untuk umum dan kata ganti nama tunjuk untuk tempat. Kata ganti nama tunjuk untuk umum menunjukkan benda atau perkara yang umum dan terdiri daripada dua perkataan sahaja, iaitu ini dan itu. Ini benda ataupun perkara yang dekat. Contohnya, ini buku saya, dekat. Itu benda yang ataupun perkara yang jauh. Itu rumah Islah, jauh. Okey, ini dan itu sahaja untuk kata ganti nama tunjuk. Okey, dengar betul-betul. Baik, yang seterusnya. Kata ganti nama tunjuk menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat terdiri daripada tiga perkataan, iaitu sini, situ, sana. Sini bagi tempat yang dekat, situ bagi tempat yang agak jauh. Dia tak berapa jauh lah, jauh sedikit. Agak perkataan kata penguat tu, agak itu tidak begitu. Okey, tidak begitu jauh. Okey, atau tidak begitu dekat juga. Okey, sana bagi tempat yang jauh, yang betul-betul jauh. Betul-betul jauh daripada kita. Jadi sini, situ, sana untuk tempat. Itu, ini untuk benda atau perkara yang dekat ataupun perkara yang jauh. Baik, yang seterusnya, kata ganti nama diri ialah pengganti kepada benda ataupun orang. Ini yang biasa kami gunalah. Kata ganti diri untuk tanya, kata ganti nama diri untuk orang. Baik, kata ganti nama diri tanya hanya ada 3. Biasanya dia samalah dengan kata tanya. Tapi yang ini hanya kata ganti diri tanya.
Tiga sahaja, iaitu apa, siapa, mana. Apa, siapa, mana. Ini kita panggil sebagai kata tanya ataupun kata ganti nama diri. Tiga sahaja. Baik, yang seterusnya kata ganti nama diri untuk orang. Yang ini biasa kamu pandailah daripada tahun 4 cikgu ajar dulu. Okey, kata ganti darjah 4 darjah 3. Yang 3 cikgu ajar dah. Kata ganti nama diri untuk orang. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan sama ada menunjukkan tunggal. Tunggal itu bermaksud satu. Jamak bermaksud banyak. Okey, kita lihat contoh. Kata ganti nama diri orang ataupun untuk yang kata ganti nama diri pertama, iaitu tunggal, saya, aku, Patik, beta, hamba. Okey, saya, aku, Patik, beta, hamba. Ini maksudnya seorang sahaja. Manakala jamak itu bermaksud lebih daripada seorang. Kami itu maksudnya ramailah. Lebih daripada seorang. Kita untuk perkataan umum. Biasa kita digunakan untuk ulasan kan. Kita itu umum. Kami itu untuk terlibat kita sekali. Yang seterusnya kata ganti nama diri untuk orang yang kedua, iaitu tunggal. Anda, engkau, awak, saudara, encik, kamu, tuanku, cik. Okey. Yang jamak, kalian. Kalian itu maksudnya banyak. Contoh ayat. Kalian perlu mengulang kaji pelajaran sebelum menghadapi peperiksaan. Bila Cikgu Hafiz cakap macam tu, maksudnya semua murid. Jadi ramai. Okey. Kalau seorang Syafikan, sila Syafikan tu dah kata nama khas. Contohnya macam lain. Kita gunakan awak lah. Awak pergi ke bilik guru untuk ambil buku yang berada di atas meja. Itu arahan kan. Jadi awak itu maksudnya seorang. Tunggal. Okey, tunggal. Kalian bermaksud ramai. Tadi cikgu bagi contoh kan, kalian. Baik, yang seterusnya. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Syafiqah lain kali, Syafiqah pula. Teddy lain kali sebelum kelas pergi tandas dulu. Cepat pergi kelas. Sebelum mula kelas, pergi tandas siap-siap. Dah cakap banyak kali dah. Pergi tandas. Dah cepat, cikgu bagi awak 2 minit saja. Kalau dah masuk, sila beritahu cikgu. Cikgu tak mula ni. Jadi, dah pergi dah. Cikgu tak boleh stop. Kalau cikgu stop nanti kan dia akan tertinggal. Jadi kalau dah masuk, beritahu Fedi. Dah, okey. Cepat awak pergi tandas. Dekat dengan bilik awak ya. Okey, lain kali kalau nak pergi tandas, sebelum mula kelas, sementara kita tunggu kawan, pergi buang air besar ke, buang air kecil ke, nak minum air ke, okey, pergi awal-awal. Bangun, sebab tu kalau kamu ada kelas pagi, bangun kena pukul 6. Pukul 6, pukul 5 dah bangun, dah buang air, dah mandi, dah sarapan. Sarapan yang ringkas je lah kan, nak alas perut. Itu bersedia. Bersedia awal. Macam kita pergi sekolah, sama je. Bangun pagi, macam kita pergi sekolah yang sebenar. Jangan waktu pagi, kamu bangun lambat. Nanti kamu kelam kabut. Kelam kabut susah nanti. Baik, yang seterusnya ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri untuk orang yang ketiga. Yang tunggal. Dia, ia, beliau, nya, baginda. Okey, dia, ia, beliau, nya, baginda. Dia maksudnya seorang, menunjukkan seorang yang tidak berada di sini. Okey, cikgu lupa nak terangkan tadi. Kata ganti nama diri yang pertama, kita bercakap dengan orang tu berada di depan kita. Ingat,
kata ganti nama diri yang pertama, kita bercakap dengan orang tu, dia berada bersama dengan kita. Dekat tempat tu, dia ada bersama dengan kita. Contoh Cikgu Hafiz bercakap dengan Fedi. Fedi bersama dengan Cikgu sekarang. Okey, dalam kelas contohnya. Baik. Ini Cikgu ingat balik tau, kamu dah belajar dah ni. Kata ganti nama diri, kata ganti diri yang pertama ialah diri kita sendiri. Terbalik kan ni. Kata ganti nama diri yang pertama ialah diri kita sendiri. Okey. Yang terlibat, kita terlibat sekali. Saya, aku, Fatih, beta, hamba. Walaupun kita gunakan ayat dalam dialog tu, beta, bukan maksud awak ikutan. Tapi cerita itu bermaksud, dialog itu bermaksud kita ialah orang yang pertama. Diri kita sendiri. Kami pun kita terlibat sekali. Kita pun terlibat sekali. Okey, kita ada dalam tu. Kita pun ada dalam tu sekali. Okey. Yang kedua, contoh cikgu bercakap dengan Fedi. Fedi berada di depan kita. Jadi itu ialah kata ganti nama diri yang kedua. Orang yang kita bercakap dengan dia berada di depan kita. Bersama dengan kita. Okey. Kita boleh terangkan. Dan kata ganti nama diri yang ketiga ialah kita bercakap tentang dia tetapi dia tak ada. Kita bercakap tentang dia. Ataupun bahasa yang senang lah kalau orang Melayu cakap membawang lah kan. Kita bercerita tentang dia. Contoh, dia, ia, beliau, punya, baginda. Dia tidak hadir ke sekolah kerana demam. Okey. Contoh dia yang cikgu terangkan tu bermaksud orang lain lah. Contohnya macam dalam kelas tu, contoh hari tu tak datang Molly ataupun Felicia tak datang ke sekolah. Jadi cikgu bercerita tentang dia. Dia tidak hadir ke sekolah kerana demam. Contohnya Molly, Molly kat rumah, sihat. Kita bercakap tentang dia. Okey. Jamak, mereka. Mereka, contohnya Fedi, Lucas, Yong Chunit sedang berada di padang. Mereka sedang bermain bola contohnya. Mereka sedang bermain bola sepak di padang. Contohnya Cikgu Hafiz bercakap dengan tahun 6 dalam kelas. Tapi ada 3 orang murid bermain di padang. Jadi cikgu bercakap tentang 3 orang tadi tu yang mereka kita bercakap tentang mereka. Mereka tak ada dalam kelas tu. Okey, faham tak? Baik, dan seterusnya habis untuk kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada 2, kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3, terbahagi kepada 2. Kata ganti nama diri, kata ganti nama diri untuk tanya dan kata ganti nama diri untuk orang. Cikgu dah sekali imbas. Jangan lupa ya, ini mesti kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama tunjuk terbagi kepada 2, umum dan tempat. Umum ini dan itu, tempat sini, situ, sana. Kata ganti nama diri terbagi kepada 2 juga. Yang pertama tanya, yang kedua orang. Tanya itu apa? 3. Iaitu mana, siapa, apa. Kata ganti nama diri untuk orang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey? Selesai. Baik, sekarang kita lihat dekat dialog ataupun teks perbualan tu. Okey, siapa nak cuba lengkapkan apakah kata ganti nama diri ataupun kata ganti nama tunjuk yang sesuai berdasarkan perkara yang kamu dah belajar tadi. Baik, yang pertama. Siapa nak jawab? Ini folio. Siapa kat tadi? Diana. Okey, ini folio. Siapa? Siapa? Okay, bagus. Dialog ada intonasi pun bagus. Siapa? Di hujungnya ada tanda soal. Baik. Yang kedua. Kita terus bincang sebab masa pun dah suntuk dah. 8:27 dah. Ya. Islah. Apa jawapan dia?
Amsyah. Okey, silakan Amsyah. Amsyah dah masuk dah. Okey, Amsyah silakan Amsyah. Folio saya. Ini folio saya. Ini folio saya. Sekejap ya. Cikgu nak kurangkan dia punya ada bulat kat bawah perkataan tu ada. Baru nampak kena sikit. Ini folio saya. Okey, yang kedua. Apakah tajuk? Apakah tajuk? Siapa nak jawab? Diana. Folio ini. Siapa? Jesslyn. Okey, silakan Jesslyn. Apakah tajuk folio ini? Apakah tajuk folio ini? Jawapan dia tajuk folio ini. Okey, betul. Dia boleh tajuk apakah tajuk folio awak boleh, apakah tajuk folio ini pun bolehlah. Sesuai lah kan. Folio ini ada soal ataupun satu lagi, apakah tajuk folio awak pun boleh juga. Awak. Okey. Kalau dia jawab apakah tajuk dia tanya apakah tajuk folio ini, dia akan jawab tajuk folio saya. Tajuk folio ini. Kalau dia tanya apakah tajuk folio awak, ayat dia tajuk folio saya. Ialah apa? Okey. Baik, jawapan tajuk folio. Okey, Kitchen silakan. Tajuk folio ini ialah Jasa Cikgu Rahman. Okey. Kalau guna awak, tajuk apakah tajuk folio awak? Silakan. Tajuk folio saya ialah Jasa Cikgu Rahman. Jasa Cikgu Rahman. Cikgu boleh ke warna merah supaya kamu nampak. Kalau warna hitam dia tak nampak sangat. Okey. Ini untuk kalau saya atau kalau awak. Kalau ini, sekejap cikgu tepikan sikit. Kopi satu lagi supaya kamu nampaklah perbezaannya. Kat sini lah. Okay, kalau sini, apakah tajuk folio ini? Tajuk folio ini ialah Jasa Cikgu Rahman. Nokta jangan lupa. Okey, tajuk folio saya ialah Jasa Cikgu Rahman. Cikgu tak kat sini je tau. Cikgu tak kat sini saja. Bukan bermaksud ini jawapan dia. Okey, yang kedua. Yang kedua pula. Yang seterusnya. Okey, siapa nak jawab? Bagaimanakah sikap Cikgu Rahman pada masa itu? Bagaimanakah sikap Cikgu Rahman pada masa itu? Sikap tu perangai lah. Apa yang baik sikap dalam tu. Dalam teks tu ada banyak. Okey, siapa tu? Cikgu tak nampak. Ni cikgu buka PowerPoint. Sekejap. Yang lain saya cikgu tak nampak. Okey, Fedi. Ya. Silakan. Pada masa itu Cikgu Rahman sikap baik. Pada masa itu sikap Cikgu Rahman Sangat baik. Masa itu sikap Cikgu Rahman. Dia ada dua tu. Awak sebut betul-betul. Tak lengkap. Baik apa? Sikap Cikgu Rahman. Baik hati. Rahman baik hati Dan prihatin. Sekejap ya. Dan prihatin. Jadi semua tak baik-baik sebenarnya ni. Sejuk kan. Dia nak mengajar dia pening kepala. Bersin je. Okey, pada masa itu sikap Cikgu Rahman baik hati. Jadi kita dah gunakan jawapan. Baik, keesokan harinya Islam membentangkan folionya di hadapan kelas. Okey, Cikgu Syafiq tanya, gambar siapakah yang pertama itu Islam?
Gambar siapakah yang pertama itu Islah? Okey, siapa nak jawab? Ini sangat senang. Okey, Irene Fong silakan. Gambar yang pertama itu ialah Cikgu Rahman. Okey, bagus. Gambar yang pertama itu ialah Cikgu Rahman. Baik, yang terakhir. Apa yang Samira tanya tu? Apa agaknya yang Samira tanya tu? Dia sepatutnya dekat bawah Samira tu kena ada perkataan Islah tu. Tak, cikgu tambah sekejap. Cikgu tambah sikit supaya kamu tahu apa Samira tanya. Sepatutnya dekat sini dia ada dialog Islah. Tapi dia tak letak. Jadi ayat tu akan jadi pelik lah. Tak tahu apa dia nak tanya kan. Sekejap ya, cikgu bantu. Tak hitam sikit, besarkan sikit. Okey, ini Islah, dia akan jawab. Islah. Tajuk folio saya ialah jasa Cikgu Rahman. Jasa Cikgu Rahman. Jadi kamu dah tahu dah apakah yang akan ditanya oleh Sarmila. Okey, siapa nak jawab? Apakah yang akan ditanya oleh Sarmila? Jawapan dah ada kat situ. Tajuk folio saya ialah Okey, Diana, silakan Diana. Apakah tajuk folio awak Islah? Okey, bagus. Apakah tajuk folio awak, Islah? Okey, bagus. Jadi ramai yang dah faham, walaupun orang yang sama, Diana, Baby, Irene Tong, Jessie, Kitchen. Yang lain, dia dengar saja, tak nak cuba. Ya, Cik Kaisi, awak angkat tangan kenapa dah habis lah Cik Kaisi? Nak tanya apa? Cik Kaisi nak tanya apa? Dah habis dah? Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya. Untuk garisan yang pertama, ini folio siapa? Baik, siapa dapat jawab? Siapa ini apa? Kata ganti apa? Sekarang angkat tangan. Okey, Kitchen, kata ganti apa? Kata ganti nama diri. Diri untuk? Tanya. Bagus. Tanya. Okey, dia ada, cikgu yakin Kitchen mesti buat nota. Mesti dia ada catat nota sendiri. Baik. Okey. Dalam ayat ini ialah ini folio saya. Okey, ini itu kata ganti apa? Siapa boleh jawab? Ini kata ganti apa? Cik Kaisi. Silakan Cik Kaisi, kata ganti. Cik Kaisi, cikgu tak dengar suara awak. Kata ganti apa, Cik Kaisi? Cikgu, ini kata ganti tunjuk. Okey, kata ganti tunjuk untuk umum ke tempat? Untuk umum ke tempat? umur. Umum, bukan umur ya, umum. Okey, umum. Baik, bagus. Apakah tajuk folio ini? Okey, samalah, ini dah ada dah. Apakah tajuk folio awak? Okey, awak. Awak kata ganti nama diri yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Awak. Diana? Diana? Diana, kata ganti nama diri yang ke? Baik. Kata ganti nama diri. Awak kata ganti nama diri yang ke berapa? Diana, silakan. Diana, silakan. Tak dengar Diana. Okey, ke sini kan? Yang kedua. Yang kedua, bagus. Baik. Selesai. Awak ini dah tahu tadi kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk umum. Okey, lagi pada masa itu sikap Cikgu Rahman baik hati dan baik hati, tak ada kata ganti.
Okey. Gambar yang pertama itu ialah Cikgu Rahman. Okey, apa? Apa kata ganti apa? Siapa tahu? Apa kata ganti apa? Kata nama ganti Balik kata ganti nama diri. diri Tanya. bagus. Okey, siapa yang mencatat? Yang ingat cikgu yang mengingat apa yang cikgu ajar, dia akan ingat, dia mencatat. Okey, dia mencatat, dia tahu dah apa jawapannya. Okey, sekejap. Cikgu nak bagi kuis lah, macam seronok pula cikgu tanya dengan awak tadi yang walaupun orang yang sama juga, tapi tak apalah. Kurang-kurangnya yang kawan-kawan lain yang diam tu, dia pun dapat dengar. Tak apa. Okey, baik, sekarang cikgu nak tanya. Dekat sini, besar pula. Okey, cikgu tambah. Dekat sini, satu ruang, satu row. Delete row kan? Alah, row pindah pula. Dia segi delete table. Kolom. Okey. Ni nak ingatkan je. Siapa yang WhatsApp cikgu ni? Cikgu pakai handphone. Okey. Perkataan. Sana sikit. Perkataan. Ini kata ganti nama apa? Perkataan. Kata ganti nama apa? Kata ganti nama apa? Okey, tunjuk kat sini. Ini kita buat revision sikit lah supaya kamu semua tak lupa. Awak dekat sini lah. Revision sikit. Kalian cerita baginda Fatih. Cepat sikit ya. Itu, sana, sini, situ, apa? Apa? Tambahnya tu. Okay, sedia lah. Cikgu tanya ni apa benda jawapan dia. Siapa nak jawab, sila raise hand cepat-cepat. Apa, mana? Okay, cukup lah. Satu lagi apa lah? Mereka. Okey. Cepat. Siapa dapat jawab, raise hand cepat-cepat. Lepas tu jawab terus. Okey, sedia lah. Kawan 6. Sebutkan kata ganti nama apa berdasarkan soalan yang cikgu beri. Okey, ini. Ini, raise hand cepat. Ini. Okey, Kicunian. Tunjuk. Tunjuk. Kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk apa? Umum ke tempat? Umum. Umum, bagus. Okey, yang seterusnya. Itu. Diana. Kata ganti nama tunjuk umum. Okey. Umum juga. Okey, sana. Cik Kaisi. Kata ganda nama tunjuk. Ganti bukan ganda. Kata ganti nama tunjuk apa? Bukan tempat. Tempat, bagus. Okey, yang seterusnya. Sekejap ya, sekejap. Dia asyik dari sini je. Cikgu nak kembangkan dia. Okey, baik. Sini. Yeslin. Kata ganti nama tunjuk. Umum tempat. Bagus. Okey, situ.
Itu. Kitchen. Kata ganti nama tunjuk tempat. Tempat. Bagus. Siapa yang jawab dia akan ingat sampai bila-bila. Apa? Apa? Jesslyn? Kata ganti nama diri. Tanya. Tanya. Bagus. Mana? Amsyah. Amsyah baru keluar. Siapa ni? TKC. Mana? Jawapan Kata apa? ganti nama tempat. Diri Bukan ke, tanya. diri ke tanya, tunjuk. Kata ganti nama diri ke kata ganti nama tunjuk? Kasih. Kasih kata ganti apa? Tak lengkap Kata tu. ganti nama diri. Alhamdulillah. Diri untuk tanya. Okey, seterusnya awak. 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 Kitchen. Kata ganti nama diri orang. Orang. Yang pertama, yang kedua. Dua. Yang kedua. Yang kedua. Bagus. Baik. Kalian. Cepat kalian. Okey, tak ada orang jawab. Cikgu pilih. Syafiqal. Apa jawapan Syafiqal? Okey, Amsyah. Kata ganti nama diri. Diri. Orang ke tanya? Orang. Orang. Yang keberapa? Ketiga. Yang Ketiga. Tiga ke? Kalian berada berdepan kita. Dua. Okey. Baik, kita. Syafiqal senyap. Tak dengar suara dia. Syafiqal, jawapannya apa? Kita. Syafiqal. Tengok ni. Mana orangnya? Syafiqal. Okey, tak apa. Irfan. Tak dengar kamu nak jawab. Nak cuba. Ya. Apa jawapannya? Kita. Apa jawapannya? Kata ganti apa? Tak tahu, cakap tak tahu. Jangan tunggu je lama-lama ni. Cepat apa jawapannya? Tak tahu. Itulah. Cikgu ajar kamu langsung tak ambil rosak. Tak ingat. Okey, Amsyah. Kata ganti nama diri. Okey. Orang. Yang ke? Yang tu. Yang pertama. Okey, Beta. Siapa nak jawab cepat? Okey, Kitchen. Kata ganti nama diri orang yang pertama. Orang yang pertama. Bagus. Okey, Baginda. Dia tak ada bersama dengan kita. Siapa yang kat tangan tu? Irene Tong. Kata ganti nama diri orang yang ketiga. Bagus. Patik, Diana. Silakan Diana. Kata ganti nama diri orang pertama. Okey, bagus. Okay, yang terakhir mereka. Amsyah. Kata ganti nama diri orang yang ke. Dia tak ada dengan kita. Yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga, betul. Yang bersama dengan kita ialah yang kedua. Kita cakap dengan diri kita sendiri. Yang pertama. Yang ketiga dia tak ada dengan kita. Okey?
Baik, jadi kuis pun dah dapat jawab. Walaupun orang yang sama tak apalah. Yang penting kamu dapat apa yang kamu faham apa yang kamu belajar. Okey, selesai. Jadi hari ini nilai murninya apa? Seorang tolong sebut nilai murni yang belajar hari ini. Okey, Diana silakan. Dalam bentuk ayat. Nilai murni yang saya belajar pada hari ini ialah Nilai murni yang saya belajar pada hari ini ialah prihatin dan menghargai. mengapa prihatin? Sebab cikgu tu prihatin terhadap anak-anak murid dia yang susah, yang ada masalah, yang perlu bantuan. Menghargai, siapa yang menghargai? Islam. Islam menghargai gurunya yang telah memberikan jasa, yang berbudi kepada diri dia dan orang lain. Okey, itu maksud itu. Baik, sekarang cikgu nak tanyalah dengan tahun 6. Kamu keluarkan buku ni jap. Buku PSSR ni. Buku UPSR. Buku UPSR ni cikgu nak tanya. Untuk set yang pertama. Set yang pertama kita dah buat habis kan? Betul tak? 1P1 kita dah habis buat kan? Ingat tak? 1P1, 2P1, 3P1 kita dah habis buat kan? Tak. Kita dah siap sampai berapa ya? Sampai 3 atau 2? 3 dah habis buat kan? 3 yang objektif kertas model UPSR 3 kita dah habis buat kan? Betul tak? 3 kertas model 3 dah habis buat kan? Last? 3P19 belum buat. 3P19 belum buat. Okey, kita nak buat 3P19, 3P110. Boleh tak? Boleh? 3P19, 3P110. Okey, itu saja. Dua buku sat. Cikgu tak bagi banyak sebab cikgu nak kamu tolong siapkan balik kerja pada minggu ini. Sebab tahun 6 kelas tak banyak dengan cikgu Hafiz. Kamu cuma ada 3 kelas, 2 Google Meet, 1 Google Classroom. Okey, 2 Google Meet hari Rabu dan hari Jumaat. Google Classroom pada hari Khamis. Hari Khamis cikgu nak bagi kerja banyak sebenarnya sebab nak habiskan buku UPSR, buku kerja ni. Tetapi cikgu tengok pada semalam kita buat apa semalam? Amsyah. Ya, cikgu. Semalam apa kerja Mabim M? Semalam. Semalam apa kerja Mabim M Amsyah? Tahu tak? Tulisan. Tahu ke tidak? Mu. Apa mu? Tulisan kod. Tulisan kod. Kenapa kod? Kenapa kod? Tak buka lagi kan? Tak pasti. Tak pasti, tak buka lagi kerja cikgu. Sampai hari ni tak buka lagi. Okey, sekejap cikgu stop dulu ya. Recording cikgu stop dulu.